negeri terjejas banjir. Lebih 30,000 penduduk ditempatkan di PPS. Peruntukan awal pasca banjir RM100 juta baiki rumah dan infrastruktur. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Nurul Zamri. Berita wilayah hari ini akan melintas langsung ke Sarawak, Sabah dan Terengganu. Setia bersama berita wilayah. Keadaan banjir bertambah buruk di beberapa negeri apabila angka penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS meningkat kepada lebih 30,000 individu setakat 4 petang tadi. Perak menjadi negeri terbaru dilanda bencana itu. Di Pahang, situasi banjir semakin buruk dengan angka penduduk terjejas meningkat kepada 12,936 orang daripada 3,623 keluarga. Info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM memaklumkan kesemua mereka ditempatkan di 181 PPS melibatkan 8 daerah iaitu Kuantan, Maran, Raub, Lipis, Pekan, Bentong, Temeloh dan Jerantut. Sementara itu, MIT Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan bahaya di 6 daerah di Pahang iaitu Cameron Highlands, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dan Kuantan. Amaran hujan berterusan buruk pula di Temeloh, Maran dan Pekan manakala waspada di Pera dan Rompin. Pada masa sama, 19 sungai melepasi paras bahaya di Pahang manakala 9 sungai melepasi paras amaran dan berjaga-jaga pula membabitkan 6 sungai. Perkembangan terbaru banjir di Kelantan menyaksikan situasi semasa kini bertambah buruk apabila 4,352 penduduk daripada 1,054 keluarga dipindahkan ke 52 PPS berbanding 3,877 orang tengah hari tadi. Menurut Public Info Banjir, daerah Kuala Musang mencatatkan jumlah penduduk paling tinggi dipindahkan iaitu 548 orang, membabitkan 16 keluarga yang berlindung di 16 PPS. Di Kuala Kerai, 289 penduduk terjejas melibatkan 24 keluarga berada di 24 PPS. Lain-lain daerah Pasir Mas, 90 penduduk terjejas banjir daripada 4 keluarga berada di 4 PPS, Tanah Merah dan Jeli. Sementara itu, hanya 2 sungai utama di negeri ini mencatatkan bacaan air sungai melebihi paras bahaya berbanding 3 tengah hari tadi. Angka penduduk terjejas banjir di Pasir Mas, Kelantan meningkat dengan 4 PPS dibuka di daerah itu berbanding 2 PPS tengah hari tadi. 309 penduduk terjejas banjir dipindahkan ke PPS di Pasir Mas setakat pukul 4 petang tadi. Langsung bersama Nur Alia Ramli di PPS SK Gualtuk Deh untuk perincian selanjutnya. Baik, terima kasih rakan setugas di studio. Assalamualaikum. Saya kini berada di PPS SK Tok Deh, Pasir Mas, Kelantan untuk membawakan info lanjut mengenai perkembangan banjir terkini di Pasir Mas, Kelantan. PPS ini merupakan salah satu PPS di Pasir Mas dan saya difahamkan setakat ini ada 4 PPS di daerah ini dan kini PPS ini menempatkan penduduk terjejas banjir yang paling ramai setakat ini. Jadi setakat ini seperti yang dapat anda lihat, cuaca boleh dikatakan agak baik dengan taburan hujan yang rendah. Jadi perincian lanjut bersama saya ketika ini Pegawai Sekretariat Pengurusan Bencana Jajahan Pasir Mas Kapten Muhammad Arif Muhammad Zain. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tuan boleh perincikan lagi keadaan perkembangan banjir di daerah ini tuan. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita melihat cuaca agak baik. Yang mana kita lihat hari ini ada sedikit pertambahan. Semalam kita lihat ada 1 sahaja PPS. Hari ini 3 pertambahan. Yang mana data sehingga jam 1 lebih tadi
yang mana PPS baru dibuka, PPS Kabul Rahmat, PPS SK Gua Situk dan PPS SK Kubang Kua, yang mana kita melihat mungkin akan ada pertambah lagi sekiranya air Sungai Golok ni meningkat. Sekarang ni air Sungai Golok bertahan daripada pagi tadi jam 8 pagi, yang mana air Sungai Golok nak meningkat 10.04 meter, dan sekarang ini masih maintain sama. Itu saja. Okey, baiklah. Bagaimana pula dengan kekerapan anggota Tuan membuat pemantauan dari segi banjir ni, Tuan? Dari segi kekerapan kita ada kita di Pasir Mas ni kita ada pusat kawalan tempat kejadian, iaitu untuk dikumpulkan semua agensi penyelamat di bilik gerakan Balai Bomba dan Penyelamat Rantau Panjang, yang mana kita akan memantau setiap 4 jam sekali. Sebab jam yang mana kalau APM sendiri kita akan hantar tim kita untuk melihatlah keadaan air dan melihat sekiranya ada perlu bukan bantuan, yang mana mereka akan call 999 untuk dapatkan bantuan. Sekarang kita masih lagi dalam musim COVID-19, jadi adakah PPS yang khas untuk pesakit COVID ni, Tuan? Okey, alhamdulillah di Pasir Mas ni kita KKM bersama tim agensi penyelamat dan beberapa agensi lain, kita telah menempatkan masa yang positif COVID ni di SMKA Lati, yang mana mereka ni akan dipantau oleh agensi lah, bukannya oleh jawatankuasa biasalah. Itu dah. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian saya untuk berita wilayah pukul petang ini. Jadi terus bersama berita RTM untuk mengetahui perkembangan lanjut mengenai banjir di negeri-negeri. Jadi kembali ke rakan tugas di studio untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih Nur Alia di atas perkembangan itu. Di Negeri Sembilan, angka penduduk terjejas banjir semakin meningkat dengan daerah Jelebu antara yang teruk terjejas sehingga terputus hubungan. Untuk situasi semasa di talian ketika ini bersama Nora Syikin Harun. Silakan Syikin. Di Jelebu ialah Kampung Juntai. Awal pagi tadi, laluan bagi menuju ke kawasan itu terputus hubungan. Ekoran air yang naik mendadak sehingga menenggelamkan rumah-rumah di perkampungan ini. Manakala penduduk di Kampung Bemban yang terletak bersebelahan terputus hubungan sepenuhnya bagi laluan darat. Pegawai dan anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sembilan dilihat bersedia kira-kira 2 km dari pintu masuk Kampung Juntai untuk memberi bantuan kepada penduduk terjejas. Bantuan bekalan makanan mula disampaikan kepada penduduk kira-kira pukul 2 petang tadi. Pegawai memerintah 18 Regimen Askar Melayu Diraja Kem Senawang, Lieutenant Colonel Isma Zaini Ismail yang ditemui berkata, setakat ini 2 aset ATM iaitu bot digerakkan bagi menghadapi banjir dan bersedia untuk menambah jika keadaan memerlukan. Situasi banjir di kawasan ini menunjukkan paras air yang semakin berkurang tetapi masih memerlukan pengangkutan air. Dan difahamkan seramai 35 orang penduduk terjejas di Kampung Juntai termasuk seorang bayi yang berusia 3 minggu ditempatkan di pusat pemindahan sementara. Penduduk di Negeri Sembilan dinasihatkan agar sentiasa berjaga-jaga dan cakna dengan situasi semasa. Sekian perkongsian situasi banjir di Negeri Sembilan. Nora Syikin Harun, Berita RTM. Baik, terima kasih Syikin. Selain Jelebu, Seremban, Port Dickson, Rambau, Kuala Pilah dan Tampin merupakan daerah yang terjejas banjir di Negeri Sembilan. Kesemua 429 penduduk terjejas kini ditempatkan di 10 PPS. Berikut reaksi penduduk terjejas banjir. Baik, ini pula di Melaka, situasi banjir semakin buruk dengan jumlah penduduk dipindahkan ke PPS meningkat kepada 729 penduduk terjejas daripada 156 keluarga. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri turut menjangkakan angka penduduk terjejas akan terus bertambah. Laporan Nurul Ashikin Abdul Halim.
Baik, terima kasih Nurul. Berlintas langsung seketika bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim dari Melaka untuk perkongsian situasi banjir di Melaka hari ini. Dan untuk makluman anda, keseluruhan banjir di Melaka setakat jam 4 petang tadi, seramai 729 penduduk terjejas daripada 156 keluarga telah dipindahkan di 10 pusat pemindahan sementara PPS di negeri ini, yang mana masing-masing 7 PPS telah dibuka di daerah Alur Gajah dan 3 PPS dibuka di daerah Melaka Tengah. Dengan di daerah Melaka Tengah, PPS Sekolah Kebangsaan Taman Merdeka baru sahaja mula beroperasi hari ini. Dan untuk perkongsian lanjut mengenai situasi banjir di Melaka, saya bersama dengan Ketua Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Melaka merangkap Pengarah APM Melaka, Lieutenant Colonel Hubert John Martin Quadra. Baik Tuan, terima kasih kerana bersiaran bersama kami. Mungkin Tuan boleh kongsikan situasi semasa banjir di Melaka ketika ini. Ya, terima kasih rakan media RTM. Ya, situasi keadaan banjir di negeri Melaka pada jam sekarang ni kelihatan cuaca pun masih lagi sebenarnya mendung, dan tadi sebentar tadi pun diikuti dengan hujan renyai-renyai. Ya, ini pun dah hujan sebenarnya. Dan keadaan sungai juga masih dalam paras yang tinggi. Cuma keadaan sekarang ni masih terkawal sebenarnya banjir di negeri Melaka. Baik Tuan, memasuki hari ketiga situasi banjir di negeri Melaka. Saya difahamkan bot-bot dan aset-aset APM semua sudah dikerahkan untuk membantu penduduk yang terjejas banjir. Jadi mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana situasinya, kaedah penyelamatan dan persediaan APM sendiri bagi menghadapi situasi banjir ini, yang mana kita difahamkan air pasang masih lagi berlaku. Mungkin Tuan boleh kongsikan. Ya, sudah tentu dalam keadaan kita berhadapan dengan situasi bencana banjir ni, yang memerlukan sebenarnya kombinasi manpower dan juga aset logistik kita. Ya, sudah tentu di peringkat kita Angkatan Pertanaman Malaysia Negeri Melaka, kita telah pun bersiap sedia sebenarnya aset logistik kita dalam keadaan yang baik sebenarnya untuk kita deploy di ground zero, ya, bersama dengan kita manpower yang sudah terlatih untuk kita nak proses penyelamatan sebenarnya kepada mangsa yang terkesan atau terjejas di ground zero. Ya, jadi kita pakaikan aset logistik kita ini untuk mengeluarkan serta memindahkan mangsa banjir ini ke tempat yang lebih selamat sebenarnya, iaitu kita akan hantar ke pusat pembinaan sementara di daerah yang terjejas. Ya. So kita pakai bot sebenarnya, bot penyelamat kita untuk beroperasi di ground zero. Baik Tuan, kalau boleh kongsikan berapa ramai anggota APM dan JPBN yang bertugas dalam situasi bencana ketika ini? Ya, dalam keadaan sekarang ini kita tidak bersendirian sebenarnya, ya. Kita bersama juga dengan kita punya pasukan sahabat kita dalam Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri, ya. Kita bergerak secara berpasukan, semua agensi penyelamat dan juga agensi keselamatan dan juga kesihatan, kita bersekali sebenarnya untuk turun di ground zero untuk memastikan bahawa kita dapat memberikan perkhidmatan yang kepada mangsa yang terjejas dengan keadaan yang segera dalam keadaan kita mengalami bencana banjir ini, ya. Baik Tuan, secara ringkas mungkin ada nasihat Tuan kepada penduduk negeri Melaka, khususnya mereka yang terkesan akibat bencana banjir yang berlaku ketika ini. Ya, dalam suasana sekarang ni musim monsun timur laut ni, keadaan cuaca yang tidak menentu sekarang ni, kita sekali lagi berpesan dan suka untuk kita menasihatkan sebenarnya kepada orang ramai di luar sana supaya terus mematuhi SOP pandemik COVID-19, ya, jangan lupa, dan juga pada masa yang sama kita pastikan untuk jaga diri kita, ahli keluarga kita dan juga komuniti di sekeliling kita, ya. Pastikan kita tidak berada di kawasan lokasi yang berbahaya, ya, seperti di pantai, berhampiran dengan sungai dan juga tempat yang dah dinaiki air, sebab itu ada potensi untuk menyebabkan kita akan kehilangan nyawa. Jadi sayangilah nyawa kita dan jagalah diri kita dalam musim kita MTL dan juga bersekali dengan musim pandemik COVID-19 ni.
Baik, Tuan, terima kasih atas perkongsian itu. Dan kepada semua penonton, pastikan pada mereka yang terjejas banjir, pastikan anak-anak anda tidak bermain air banjir. Itu lintas langsung bersama saya Nurul Ashikin Abdul Halim. Kembali kepada Nurul di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Nurul Ashikin di atas perkembangan itu. Perkembangan banjir di Terengganu pula masuk hari ketiga dengan daerah yang terjejas masih kekal dua daerah iaitu di Dungun dan Kemaman. Ia turut menyaksikan pertambahan beberapa PPS. Azrul Faizal Yusof kini berada di daerah Kemaman mempunyai laporan penuh. Silakan Azrul. Azrul. Baik, terima kasih Nurul di studio dan kini saya berada di daerah Kemaman atau lebih tepat di persimpangan kampung ke Felda Seberang Tayo untuk perkembangan banjir di daerah Kemaman pula. Dan untuk hari ini dikhabarkan oleh Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana di Terengganu bahawa ada pertambahan jumlah penduduk terjejas berbanding awal pagi tadi, di mana kita dapat perhatikan di sini itu bertambahnya daripada 246 penduduk terjejas kepada 286, itu pertambahan daripada 59 keluarga kepada 66 keluarga, dan PPS juga bertambah daripada 6 kepada 8 PPS. Dan untuk pecahannya untuk daerah Dungun masih lagi dengan dilaporkan itu ada 3 PPS yang dibuka, dan terbaru iaitu di Dewan Orang Ramai di Kampung Minda melibatkan 13 penduduk terjejas daripada 3 keluarga, dan biasa masih lagi di Dewan Serbaguna Kampung Syukur melibatkan 71 penduduk terjejas daripada 21 keluarga. Manakala di Dewan Orang Ramai Kampung Pasir Raja masih lagi yang tertinggi bagi daerah Dungun, itu melibatkan 74 penduduk terjejas daripada 17 keluarga. Manakala bagi daerah Kemaman pula ada pertambahan PPS dilaporkan, itu melibatkan 5 PPS yang dibuka di Dewan Sekolah Kebangsaan Lembah Jabor melibatkan 6 penduduk, dan di Dewan Sivik Air Putih itu yang tertinggi seramai 76 penduduk terjejas daripada 16 keluarga. Manakala di Surau Kampung Banho melibatkan 6 penduduk, dan di Masjid Tebak Batu 16 juga dengan 5 penduduk terjejas, dan juga yang terakhir di Balaraya Lubuk Megat melibatkan 12 penduduk terjejas daripada 2 keluarga. Dan ini cuaca keseluruhan bagi negeri Terengganu pada hari ini dilaporkan masih lagi hujan dengan hujan yang renyai, dan belum ada tanda-tanda lagi melibatkan hujan lebat yang berterusan. Dan apapun pihak berkuasa terus memberikan perhatian untuk pemantauan di sungai-sungai utama di daerah melibatkan daerah Kemaman khususnya, yang dilaporkan ada sungai yang melepasi paras bahaya. Dan untuk jalan yang ditutup bagi daerah Kemaman melibatkan satu jalan iaitu di Kampung Teladas, di Jambatan Lama Teladas Air Putih, itu melibatkan sejauh 100 meter ditutup kepada semua kenderaan. Jadi saya kira itu saja perkembangan daripada Terengganu untuk waktu ini. Nantikan lagi kami kawan-kawan anda dalam berita perdana. Nantikan terus, dan terus kita kembali bersama rakan tugas Nurul di studio untuk berita seterusnya. Silakan. Terima kasih Adrul di atas perkembangan itu. Di Perak, proses pemindahan penduduk masih dijalankan di Cangkat Jong, Teluk Intan selepas paras air di beberapa kampung sekitar dijangka terus meningkat. Nur Ain Abu Bakar yang berada di lokasi mempunyai perkembangan semasa. Baik, terima kasih. Saya kini berada di Kampung Batu Sembilan, Cangkat Jong, yang mana merupakan salah satu daripada kampung yang terjejas di Teluk Intan ini. Dan apa yang dapat saya katakan ketika ini, kalau dapat dilihat di belakang saya ketika ini, penduduk semua sedang berpindah ke tempat yang lebih selamat. Dan setakat ini juga seramai 69 penduduk daripada 18 keluarga telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara, iaitu di Sekolah Abdul Rahman Talib di Batu 4, Cangkat Jong ini. Dan bersama dengan saya ketika ini salah seorang daripada penduduk di kampung ini, iaitu akak, nama akak? Asliza. Boleh ceritakan tak bagaimana keadaan banjir kilat ini berlaku? Sebab dia hujan daripada hari apa ya? Tak ingatlah hari apa, tapi memang hujannya berterusan je. Kejadian ini memang selalu ke macam mana, Kak? Memang selalu sini banjir. Memang dah ready ke? Sebelum ni pun memang dah selalu banjir, memang sentiasa ready je lah. So sekarang ni akan nak ke mana? Kat rumah mak lagi satu. Barang-barangan macam mana, Kak? Barang macam mana tu? Barang-barang yang dalam rumah?
memang dah siap naik tinggi lah. Memang standby daripada dah orang kata jangan kena banjir kan. Terima kasih Kak. Okay, terima kasih. Jadi saya kira setakat itu dulu kepada para penduduk yang berada di kawasan yang berpotensi untuk banjir, anda diminta untuk sentiasa berwaspada dan berpindah sekiranya perlu. Setakat itu dulu laporan dari Cangkak John Teluk Intan ini, kembali semula kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Terima kasih Nur Ain di atas perkembangan itu. Beberapa lokasi sekitar Hulu Langat, Selangor menyaksikan penurunan paras air sejak pagi tadi. Untuk mendapatkan perkembangan semasa dari lokasi, langsung bersama Ravin Sonmugam. Silakan Ravin. Silakan Ravin. Baik Nurul, terima kasih. Seperti mana anda sedia maklum saudara, ketika ini saya berada di kampung Sungai Serai, Hulu Langat di Selangor. Kawasan ini menyaksikan peningkatan paras air sejak petang kemarin akibat hujan lebat. Ketika ini lebih 160 keluarga masih berada di pusat pemindahan sementara. Mereka dijangka akan kembali ke kediamannya masing-masing dalam 2 atau 3 hari lagi. Ketika ini seperti mana anda saksikan di sini, air paras mula surut sejak 10 pagi tadi saudara. Struktur bangunan di rumah pula mengalami kerosakan seperti mana anda saksikan di sini. Ada juga penghuni sudah mula melaksanakan proses pembersihan selepas airnya surut di sini. Seperti mana saya maklumkan sebentar tadi, kira-kira lebih 160 keluarga masih berada di pusat pemindahan sementara dan kami difahamkan mereka memang tidak dibenarkan untuk pulang ke kediaman atas faktor keselamatan. Memang air menyaksikan air surut memang menyaksikan penurunan seperti mana saya memaklumkan kepada anda. Ini sahaja yang saya dapat berkongsi ataupun keadaan semasa di kampung Sungai Serai di Hulu Langat, Selangor. Untuk mendapatkan perkembangan semasa, pastikan anda bersama RTM. Kita kembali ke bersama Nurul. Nurul, silakan. Terima kasih Ravin di atas perkembangan itu. Yang di Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menyifatkan senario banjir yang melanda ibu negara malam tadi seolah-olah sama dengan banjir besar yang berlaku pada 1971. Seri Paduka Baginda bertitah selepas 50 tahun peristiwa itu, rakyat Malaysia perlu mengambil teladan untuk bersiap sedia terutamanya pada Disember dan Januari yang memperlihatkan impak banjir yang seperti berulang. Seri Paduka bertitah demikian selepas berkenan mencemar Ruli Turun Padang membuat lawatan peribadi menziarahi mangsa banjir di pusat pemindahan sementara di Kelab Sultan Sulaiman di Kampung Baru kira-kira 11.30 pagi tadi. Dalam lawatannya, Seri Paduka menzahirkan rasa simpati terhadap mangsa dan berpesan supaya terus bersabar dengan keadaan yang berlaku. Al-Sultan Abdullah juga berharap supaya pihak kerajaan dapat menghulurkan bantuan sebaik mungkin kepada semua mangsa yang terlibat. Penduduk terjejas banjir yang ditempatkan di PPSSK Teluk Gong dekat Kelang, Selangor berdepan masalah bekalan air bersih. Ia berikutan tekanan air rendah serta kehabisan tangki simpanan air sejak pagi semalam. Farhana Azwani Ismail mempunyai laporan penuh. Aktiviti harian penduduk terjejas sukar dijalankan berikutan bekalan air tidak mencukupi terutamanya ketika pandemik COVID-19. Kesukaran ini dapat dilihat terutamanya bagi mereka yang menguruskan keperluan warga emas, orang kurang upaya OKU dan kanak-kanak. Susah jugalah kan, kita kanak-kanak lagi, kita orang dewasa lagi. Nak buang air ke, nak ambil uduk ke, susah sikit lah. Itulah masalahnya. Lain tak ada okey. Daripada mula akak datang sini, memang air tak ada, berkurangan. Lepas itu, dia orang nak ambil sembahyang pun susah. Lepas itu, jamban-jamban pun dia orang tak ada air kan, tak dicuci lah kan. Habis kanak-kanak pun, siang dia orang tak ada mandinya, dia orang. Lepas tu, bila kerja ada, kerja tak ada air tu. Tapi dia orang bagi tahu dengan cikgu, cikgu datanglah buka, tapi airnya
tak ada juga. Ada sikit milik. Susah lah air tak ada kan. Masalah macam-macam orang tu. Kalau air kat sini memang tak ada lah. 3 hari dah tak ada. Saya duduk sini pun kadang nak basuh kencing susah kan. Masalah dia. Itu masalah dia. Air memang tak ada punya. Air sikit je. Kadang sampai pagi pun orang ambil air. Masih tak ada air. Dan pagi tadi, Pengurusan Air Selangor Sendirian Berhad membawa bekalan 2 tangki air yang ditempatkan di pekarangan sekolah bagi kegunaan penduduk terjejas banjir. Kawasan Teluk Gong Klang ini melibatkan seramai lebih 2,000 penduduk terjejas banjir sejak semalam. Selain Sekolah Kebangsaan Teluk Gong ini, penduduk terjejas banjir yang lain juga ditempatkan di Pusat Penempatan Sementara PPS Masjid Ubudiah, Masjid Al-Islah dan juga Dewan Besar Teluk Gong. Laporan Farhana Azwani Ismail, Berita RTM. PPS SK Teluk Gong yang mencatatkan angka penduduk terjejas banjir paling ramai di daerah Klang menerima kunjungan Perdana Menteri pagi tadi. PPS itu mula dibuka sejak Jumaat lepas menempatkan seramai 1,293 penduduk terjejas. Ketibaan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob diiringi Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Abdul Latif Ahmad dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syarif. Perdana Menteri diberi taklimat ringkas dan meluangkan masa kira-kira setengah jam mendengar keluhan dan masalah penduduk terjejas. Majoriti penduduk tidak dapat menyelamatkan harta benda dan dokumen penting selepas paras air naik sedalam 1 meter. Perdana Menteri dalam catatan di akaun Facebooknya meminta Jabatan Kebajikan Masyarakat memastikan setiap penduduk terjejas banjir menerima kemudahan dan bantuan yang disalurkan. 103 PPS di Selangor bakal ditambah baik termasuk aspek penghantaran makanan. Perdana Menteri ketika menyatakan komitmen itu turut menjelaskan kemudahan seperti katil dan tandas mudah alih juga akan disediakan dalam tempoh terdekat untuk penduduk terjejas banjir. Kita telah bersetuju supaya semua isu yang berbangkit seperti ketiadaan makanan diselesaikan. Kita selesaikan. Hari ini kita selesaikan semua isu yang berbangkit. Sebagai contoh, untuk makan malam sini dan breakfast, makan pagi besok akan disediakan oleh Kerajaan Negeri Selangor, dan mulai besok lunch onward akan disediakan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Pihak berkuasa tempatan PBT juga bertanggungjawab dalam aspek pembersihan seperti tandas dan longkang. Beliau menjelaskan dalam sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat bencana banjir di Pejabat Daerah Tanah Klang, Selangor. Mesyuarat turut disertai Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syarif dan ketua-ketua agensi serta pihak berkuasa. Kementerian Kesihatan bersetuju menyediakan pasukan perubatan di setiap PPS di seluruh negara. Keperluan itu bagi meningkatkan tahap keselamatan serta kesihatan penduduk terjejas banjir. Tadi saya pergi tadi, ada tempat yang tidak ada medical team di sana. Tidak ada doktor, tidak ada jururawat dan sebagainya. Hari ini Ketua Pengarah Kesihatan pun ada bersama dalam mesyuarat kita. Setuju untuk menyediakan nurse ataupun doktor di setiap PP Pusat Pembinaan Sementara. Kita akan sediakan ubat-ubatan, sanitizer, mask, topeng muka, pelitup muka. Kerana kita tahu mereka ni berpindah dalam waktu yang tergesa-gesa. Kementerian Kesihatan juga akan menentukan jumlah pasukan perubatan yang ditugaskan di PPS. Kerajaan bersetuju menyediakan peruntukan awal sebanyak RM100 juta untuk pasca banjir bagi membaiki kerosakan rumah dan infrastruktur lain. Perdana Menteri berkata kerajaan memahami banyak kerosakan berlaku akibat banjir yang melanda beberapa negeri ketika ini.
Selain itu, kerajaan bersetuju memberi sumbangan RM1,000 kepada setiap isi rumah yang terjejas akibat bencana banjir. Syarikat GLC dan GLIC juga akan turut membantu kerajaan dalam memulihkan situasi pasca banjir. GLIC dan GLC bersetuju untuk menyalurkan sumbangan secara geran padanan dengan pihak kerajaan. Dan untuk peringkat awal ini, setelah perbincangan dilakukan semalam, kita bersetuju untuk menyediakan 20 juta. Bermakna kalau 20 juta, 40 juta lah. Kita ada back to back padanan daripada kerajaan dan juga daripada GLC. Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut memaklumkan kerajaan bersetuju memberi cuti kecemasan kepada penjawat awam yang terkesan akibat banjir. Dalam masa sama, beliau menyeru pihak swasta juga harus memberikan cuti kecemasan tanpa potongan gaji dan ditolak cuti tahunan. Jadi oleh kerana kita faham tentang kesusahan mereka, jadi kerajaan bersetuju untuk memberikan cuti kecemasan akibat bencana ini kepada kaki tangan awam yang terkesan akibat daripada banjir. Bila mereka masuk bekerja semula, boleh bincang dengan ketua jabatan masing-masing untuk menentukan. Saya harap selepas mereka dah balik ke rumah, menyelesaikan cuci rumah dan sebagainya, bolehlah bekerja semula. Cuti kecemasan itu akan membantu penduduk terjejas banjir dan sekiranya mahu dilanjutkan cuti kecemasan, ia tertakluk kepada budi bicara majikan atau ketua jabatan. Met Malaysia mengeluarkan amaran cuaca bahaya tahap merah dengan jangkaan hujan sangat lebat berterusan di beberapa kawasan di Perak sehingga hari ini. Amaran waspada turut dikeluarkan di beberapa negeri dan untuk makluman cuaca semasa langsung bersama Pegawai Jabatan Meteorologi Nur Farha Abdul Halim. Baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton. Kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Amaran cuaca peringkat bahaya masih lagi dikekalkan sehingga ke tengah malam nanti dan telah pun dikemaskini sejak 11.30 pagi tadi melibatkan kawasan-kawasan yang telah dilorotkan ini, dan keadaan ini boleh menyebabkan banjir di beberapa kawasan yang berkedudukan rendah sahaja. Namun demikian, setakat ini melalui paparan imej satelit semasa, kelompok awan ataupun letupan awan aktif yang dicerap setakat ini tertumpu di semenanjung Malaysia dan keadaan intensiti hujan adalah berkurangan setakat ini, terutamanya melibatkan kawasan di Kuala Lumpur dan juga di negeri-negeri Selangor serta negeri Melaka, negeri Sembilan dan termasuklah di negeri Johor. Namun demikian, letupan awan masih dicerap di sekitar utara semenanjung Malaysia dan dijangkakan kelompok awan aktif ini akan membawa kepada kelembapan yang agak tinggi menjelang malam nanti. Hujan dan ribut peti yang sedang berlaku di sekitar barat Sarawak dan juga di bahagian barat negeri Sabah masih lagi berlanjutan sehingga ke malam nanti. Ini jelas diperhatikan melalui paparan imej carta angin permukaan di mana rantau negara kita masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah timur laut ke semenanjung Malaysia dan juga kawasan penumpuan angin lebih tertumpu di bahagian selatan negeri Perak menyebabkan Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran cuaca peringkat bahaya di kawasan berkenaan. Keadaan hujan yang berintensiti kurang di kawasan di semenanjung Malaysia dijangkakan akan mula reda menjelang malam nanti dan pada keesokan hari cuaca semakin pulih dan juga semakin baik. Untuk Kuala Lumpur dan juga Selangor setakat ini tiada hujan yang dicerap dan keadaan cuaca adalah bertambah baik setakat ini. Dan kita perhatikan pula kepada carta angin di sekitar Sabah dan juga Sarawak, tiupan angin yang agak sederhana kuat di sekitar bahagian Sarawak iaitu antara 20 hingga 30 km sejam dan tiupan angin lebih kencang di kawasan perairan rantau negara kita. Met Malaysia telah pun mengekalkan amaran ini sehingga ke tengah malam nanti dan melalui paparan imej gema radar semasa dapat dilihat dengan lebih terperinci tiada hujan yang dicerap di kebanyakan tempat buat ketika ini dan menjelang malam nanti
Kami mendapati hujan di satu dua tempat masih lagi berpotensi berlaku melibatkan pedalaman negeri Pahang dan juga di sekitar pesisiran pantai negeri Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti, manakala di sekitar Kuala Lumpur dan juga Selangor, kelembapan yang lebih tertumpu menjelang awal malam nanti. Dijangkakan kelompok awan daripada Sumatera akan mula bergerak masuk ke bahagian pesisiran pantai negeri Perak, Selangor dan juga boleh menjangkauhi bahagian daratan sehingga ke Kuala Lumpur. Seterusnya untuk Sabah dan Sarawak, setakat ini hujan dan ribut petir yang masih lagi berlangsung di sekitar bahagian Kudat, Sandakan dan juga pedalaman negeri Sabah, manakala ribut petir yang sedang berlaku di bahagian barat Sarawak ini masih lagi berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sekian saja informasi cuaca dan tidak terkecuali juga amaran keadaan laut semasa yang masih lagi berkuat kuasa sehingga 21 Disember 2021 melibatkan kawasan perairan yang telah dilorotkan ini dengan ketinggian ombak yang boleh mencecah sehingga 4.5 meter dan juga kelajuan angin yang boleh mencapai 50 km sejam di kawasan perairan berkenaan. Oleh yang demikian, kami menasihati penduduk awam dan juga orang ramai agar sentiasa berwaspada ketika ini ketika berada di kawasan perairan maupun di bahagian daratan dengan keadaan angin kencang dan juga hujan yang berpotensi berlaku di beberapa kawasan berkenaan. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita teruskan dengan melihat paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang malam nanti. Assalamualaikum. Wilayah diteruskan langsung ke Sarawak. Fokus petang ini, calon gabungan Parti Sarawak menang di kerusi Dewan Undangan Negeri N78 Bulu. Langsung bersama Bu Mawin. Silakan Bu. Baik, terima kasih Nurul. Calon daripada Parti Gabungan Parti Sarawak GPS disahkan memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri DUN N78 Mulu dengan jumlah 3,731 undi dan majoriti sebanyak 2,875 undi. Keputusan tertangguh itu diumumkan Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR, Dato' Abdul Ghani Saleh dalam satu kenyataan media hari ini. Menurut Dato' Abdul Ghani, pihak SPR telah selamat menerima peti undi bagi kerusi tersebut pada hari ini. Sehubungan itu, Datuk Saleh secara rasminya mengumumkan keputusan penuh Pilihan Raya Umum DUN Sarawak ke-12 dengan kemenangan berpihak kepada GPS yang telah berjaya meraih 76 daripada 82 kerusi. 4 kerusi dimenangi Parti Sarawak Bersatu, manakala 2 lagi milik Parti Tindakan Demokratik. Pengerusi SPR itu juga memaklumkan seramai 759,627 orang atau 60.67% telah keluar mengundi kali ini. Jumlah tersebut meliputi pengundi biasa, pengundi awal dan pengundi pos yang telah mengundi. Semalam dalam sidang medianya, Dato' Abdul Ghani memaklumkan keputusan bagi N78 Mulu terpaksa ditangguhkan setelah mengambil kira faktor keselamatan petugas pilihan raya yang menggunakan helikopter untuk membawa peti undi ke pusat penjumlahan rasmi undi bagi DUN berkenaan berikutan cuaca buruk dan juga terputus perhubungan jalan darat. Kemenangan lebih 2/3 gabungan Parti Sarawak GPS pada Pilihan Raya Umum Dewan Undangan Negeri PRU DUN Sarawak ke-12 malam merupakan amanah rakyat yang harus dipikul dengan penuh rasa tanggungjawab oleh kesemua adun GPS yang telah dipilih. Sehubungan itu, Ketua WIP GPS Datuk Seri Fadilah Yusof dalam kenyataannya mengingatkan kesemua adun supaya memberikan komitmen terbaik demi rakyat dan negeri Sarawak.
Datuk Seri Fadilah menambah mandat itu juga adalah amanah rakyat bukan sahaja untuk adun GPS yang telah dipilih tetapi juga para ahli Parlimen GPS. Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Kanan Kejeraya menegaskan para ahli Parlimen GPS di peringkat persekutuan akan terus memberi hikmat terbaik demi Sarawak dan Malaysia. Beliau turut berharap gelombang kemenangan itu akan berterusan dan membawa kemenangan lebih besar kepada GPS dalam PRU ke-15 nanti. Baik, dalam perkembangan sama, kemenangan besar GPS di Dun Bukit Sari menerusi calonnya Dato' Amar Awan Tengah Ali Hassan membuktikan rakyat di Dun itu tetap memberi kepercayaan terhadap wakil rakyat dari gabungan berkenaan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Henry Sumagong menyifatkan kemenangan tersebut amat tepat berdasarkan sifat kepimpinan beliau yang banyak membantu rakyat di Dun itu. Beliau merupakan seorang pemimpin yang banyak berjasa kepada rakyat dan seharusnya diberi sokongan. Bagi saya tepatlah sokongan pilihan yang diberi kepada beliau sehingga memenangi lagi pilihan raya bagi kawasan Bukit Sari ini bagi kali ke-8. Beliau yang juga ahli Parlimen Lawas turut menzahirkan ucapan tahniah kepada Dato' Amar Awan Tengah atas kemenangan berkenaan. Menyentuh mengenai kemenangan calon Parti Sarawak Bersatu PSB menewaskan calon GPS Sam Laya di Dun Bakalalan, Datuk Henry berkata ia merupakan pilihan pengundi yang perlu dihormati oleh semua pihak. Menurutnya lagi, tumpuan kini adalah untuk memajukan kawasan lawas dengan pelbagai perancangan yang telah disusun atur. Rakyat Bumi Kenyalang pastinya menantikan pembangunan dan perancangan yang telah dijanjikan oleh Gabungan Parti Sarawak dalam tempoh 5 tahun akan datang. Ia termasuk agenda ekonomi digital yang dilihat mampu memajukan ekonomi rakyat dan juga negeri. Sudah pastilah apa yang dinantikan oleh rakyat selepas ini adalah untuk melihat sama ada semua manifesto itu dapat dilaksanakan berteraskan kepada 34 perkara yang telah disasarkan oleh GPS. Ya, memang kita sudah jangka daripada awal yang GPS akan menang daripada kali ini dengan keputusan 2/3 majoriti. Cuma yang kita tidak dapat jangkakan adalah kemenangan yang begitu cemerlang sekali sehingga mendapatkan kursi lebih daripada 72 kursi. Kursi yang diperoleh oleh BN di bawah Tok Nan pada tahun 2016 dahulu. Mereka ditemui selepas menjadi tetamu dalam sesi randau pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak ke-12 di Auditorium P. Ramlee di Kuching malam tadi. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Patuhi prosedur operasi standard, awasi keselamatan masing-masing sepanjang musim tengkujuh ini. Yang sahih di Berita RTM. Kembali bersama Nurul, silakan. Terima kasih Buma di atas perkembangan itu. Dari negeri di bawah payu, ada peringatan daripada Jabatan Meteorologi Sabah mengenai perubahan cuaca. Perinciannya langsung bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Konstantin, silakan. Benar Nurul, Jabatan Meteorologi Sabah menasihatkan orang ramai yang tinggal berhampiran pantai agar berwaspada dengan sebarang perubahan cuaca atau kejadian air pasang. Pengarahnya Amir Zudi Hashim berkata, keadaan tersebut mempunyai pengaruh daripada taufan Rai yang merentasi perairan utara Sabah. Menurut Amir, kejadian air laut melimpah di beberapa jalan di Kota Kinabalu menimbulkan kegusaran masyarakat warga Bandaraya. Kita sekarang ini berada dalam musim monsun timur laut yang bermula pada 3 November dan dijangka sehingga bulan Mac 2022. Apabila berlaku taifun Rai ini bergerak berhampiran dengan negeri Sabah, maka akan menyebabkan perairan sekitar negeri Sabah akan meningkat. Jadi akan menyebabkan berlakunya angin kencang laut bergelora.
Tambahnya, Met Malaysia juga telah mengeluarkan amaran angin kencang laut bergelora berkuat kuasa sehingga 21 Disember bagi perairan pantai timur dan pantai barat Sabah di bawah kategori 1. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Liputan bekalan elektrik luar bandar dijangka mencapai 99.9% menjelang akhir tahun 2025. Timbalan Menteri Kerja Raya, Datuk Arthur Joseph Kurup berkata, sasaran tersebut meliputi 318 kampung dengan 16,464 bilangan rumah yang masih belum mempunyai bekalan elektrik. Menurut Dato' Atta, bagi kawasan Nabawan, sebanyak 66 kampung melibatkan 982 buah rumah masih belum mempunyai bekalan elektrik dan cadangan pelaksanaan adalah secara sistem alternatif memandangkan kedudukan kampung yang terletak jauh dari sistem talian. Dia berkata demikian ketika berucap merasmikan penyerahan sumbangan ke sekolah Sabah Electricity Sendirian Berhad SESB dan sumbangan sekolah angkat SESB di Dewan Serbaguna Nabawan. Sumbangan melibatkan 200 pelajar. Saya berasa gembira dan boleh terus bersemangat untuk belajar dengan ada bantuan beg dan sumbangan duit. Mewakili semua guru besar sekolah di daerah Nabawan Persiangan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak SSB kerana telah mengatur program ini untuk memberi bantuan kepada semua murid-murid yang berkeperluan. Kami sebagai ibu bapa mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada SSB memberi bantuan kepada anak-anak kami untuk dapat meringankan pembelajaran dari macam keperluan sekolah. Sekolah Kebangsaan Kampung SK bahagian Nabawan juga telah dipilih sebagai sekolah angkat SESB dengan bantuan RM34,000 bagi pembaikan bangunan dan peralatan pembelajaran. Komuniti dalam kawasan zon Eco-Link Kinabalu perlu mengambil peluang langsung menerusi aktiviti pertanian mampan dan pelancongan berasaskan komuniti. Selain meningkatkan pendapatan isi rumah, aktiviti ini juga dapat menjaga alam sekitar, mengekalkannya demi generasi akan datang. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Johniston Bangkwai berkata, sejak dimulakan pada 2014, projek Zon Kinabalu Eco-Link telah memenuhi objektif penubuhannya. Kita ingin melihat penduduk di kampung-kampung terbabit itu untuk mengambil kesempatan sepenuhnya daripada pemilihan kampung-kampung mereka di bawah projek inilah dengan memanfaatkan sepenuhnya kemudahan-kemudahan, bukan kemudahan saja tapi dari segi kursus-kursus yang berkaitan. Kalau kita tengok mereka punya motivation dalam aktiviti ini, mereka sangat enthusiasm very tinggi. They are really hoping that this kind of initiative should be proceed lah. Dengan pembukaan Eko Pelancongan ini dapat memberi satu second income kepada community. Dan ini sangat-sangat baik. Terima kasih kepada Kinabalu Eco-Link dan juga kepada Kesatuan Eropah lah. Kita punya harapan agar zon ini menjadi pemangkin kepada pertumbuhan pengusaha-pengusaha pelancongan yang lain. Kita dapati bahawa program ini disusun begitu struktur sekali, begitu baik sekali. Terbaru adalah tapak Eko Pelancongan dan pusat pemprosesan nenas di zon Eco-Link Kinabalu, Kota Belud. Dibiayai Kesatuan Eropah dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Sabah, zon Eco-Link Kinabalu meliputi 7 kampung di daerah Kota Belud, Tuaran dan Ranau. Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang, Tun Ahmad Fuzi Haji Abdul Razak dan isteri, Tok Puan Khadijah Muhammad Noor telah menghadiri jamuan santapan malam bersama-sama Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Juhar Mahiruddin bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Jamuan santapan malam itu bagi meraihkan lawatan 6 hari Yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang dan rombongan ke Sabah. Majlis diserikan dengan persembahan nyanyian artis tempatan, antaranya Fairuz Misran dan Asmat Mahali serta tarian kebudayaan Lembaga Kebudayaan Negeri Sabah.
Hadir sama isteri Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Toh Puan Nurlidah RM Jasni, Timbalan Ketua Menteri II, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan dan Yang di-Pertua Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang, Datuk Lau Chu Kiang. Tun Ahmad Fuzi dan rombongan tiba di Sabah sejak Jumaat dan dijadual menghadiri beberapa program sepanjang tempoh lawatan di negeri ini. Sebelum itu, beliau telah menghadiri taklimat pembangunan negeri di Menara Kinabalu, disampaikan Ketua Setiausaha Negeri Sabah, Datuk Seri Panglima Safar Untung. Pagi tadi, Tun Ahmad Fuzi dan isteri Toh Puan Khadijah Muhammad Noor pula melawat Pekan Kundasang. Sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Berita seterusnya, kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nurul Zamri. Silakan Nurul. Terima kasih Konstantin di atas perkembangan itu. Hospital Sultanah Nur Zahirah HSNZ Kuala Terengganu terus giat melaksanakan pelbagai program derma darah bagi menampung keperluan di hospital berkenaan. Bagaimanapun faktor cuaca, terutamanya ketika tengkujuh, cabaran buat tabung darah HSNZ. Untuk laporan penuh dan perkembangan semasa dari Terengganu, kita bersama Muhammad Rashidi Muhammad Isa. Ya. Masyarakat di negeri ini yang berkelayakan untuk menerima darah disaran berbuat demikian memandangkan tabung darah HSNZ hanya berjaya memperoleh 670 pek darah. Angka itu jauh berbeza berbanding keperluan 1,500 pek darah. Pegawai Perubatan Unit Transfusi Darah SSNZ, Dr. Nosuzilawati Abdullah mengharapkan orang ramai mengambil peluang menerusi 3 program mega yang bakal dianjurkan sebelum hujung tahun ini. Program berkenaan masing-masing pada 25 Disember di Kuala Terengganu City Centre, 27 di Raya Hotel Kuala Nerus dan kemuncaknya pada 29 Disember ini di Pekarangan SSNZ. Status terkini bekalan darah di HSNZ adalah mencukupi untuk seluruh negeri Terengganu. Justru itu, walau bagaimanapun, kita takut keadaan ini berterusanlah dan menyebabkan bekalan darah berkurangan. Justru itu, saya menyeru kepada mereka yang layak untuk menderma darah, tampil menderma darah di mana-mana pusat derma darah lah, sama ada di tempat pendermaan darah ataupun sesi-sesi derma darah yang lain. Bermula Januari sehingga semalam, 18,000 pek darah berjaya dikumpulkan. Tabung darah HSNZ mensasarkan 20,000 jumlah keseluruhan pek darah untuk tahun ini bagi menampung keperluan. Selepas Perak, Terengganu negeri kedua melaksanakan program rawatan dan ubat-ubatan secara percuma kepada anak yatim. Inisiatif syarikat DocMove di Klinik Syafi Kuala Terengganu membolehkan lebih ramai anak yatim di negeri ini mendapat kemudahan itu. Buat permulaan, program memberi manfaat kepada lebih 50 anak yatim di Kuala Terengganu. Pendaftaran keahlian masih dibuka kepada golongan sasar berusia 18 tahun ke bawah. Malah peniaga di kawasan setempat juga digalak menyertai program berkenaan bagi membantu kumpulan sasar. Itu sudah nekat dalam hati saya tak akan benarkan sesiapa pun anak-anak melalui apa yang saya lalui dulu. Saya tak akan benarkan anak-anak ini dinafikan perubatan sebabkan mereka tiada kemampuan kewangan. Jadi apa yang boleh saya bantu di sini, kebantuan kecil lagi saya, daripada klinik saya sendiri, sekarang kami ada 3 buah klinik. Semua klinik-klinik saya memang beri rawatan percuma untuk anak-anak yatim, iaitu pemegang kad anak. Inisiatif serupa bakal diperluas ke daerah lain dalam tempoh terdekat. Terdahulu beliau menghadiri pelancaran kad anak peringkat negeri di Klinik Syafi Kuala Terengganu yang dirasmikan Tengku Seri Temanggung Raja Datuk Seri Tengku Baharudin. Lebih RM100,000 diperuntuk tahun ini bagi program Musaadah Yayasan Dakwah Islamiah Yadim di Terengganu. Peruntukan dijangka meningkat 20% setiap tahun bergantung kepada sumbangan penerima. Pengarah Yadim Negeri Nasrul Hadi Saidin berkata lebih 100 siri program seumpama itu dilaksanakan tahun ini melibatkan 5,000 penerima dari pelbagai kategori. Tumpuan diberi kepada masyarakat yang ditimpa musibah antaranya penduduk terjejas banjir, pesakit COVID-19, asnaf dan mu'alaf. Peruntukan sedia ada, kita anjurkan juga kepada mana-mana pihak yang ingin menyumbang daripada badan kontrak untuk turut sama dengan Yadim, Yapim dan semua jabatan agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri untuk turut serta dalam program-program sumbangan sebegini.
Inisiatif dibantu sukarelawan setempat selain rakan dakwah yang lain dengan menyantuni kumpulan sasar. Setakat ini sahaja perkembangan semasa dari Terengganu. Keluarga Malaysia, pastikan keselamatan keluarga diberi keutamaan sewajarnya. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan jumpa lagi. Baik saudara, laporan itu mengakhiri berita wilayah edisi Ahad 19 Disember 2021. Keluarga Malaysia terus amal kawalan kendiri, lindung diri, lindung semua. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam hormat dan Assalamualaikum.